Okay, so seterusnya kita nak sambung dengan the second kingdom. Actually, the second kingdom in the domain Eukarya iaitu kingdom fungi, which is one of my most favorite kingdom lah sebab sedap kalau kita buat goreng. Okay, so by the end of this lecture, you should be able to describe the unique characteristic of fungi and state bukan awak kena tahu explain. State the classification of fungi into the three major phyla based on the punya spore bearing structure lah. Okay, kita akan tengoklah Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota lah. Right, and dia punya contoh. So yang untuk fungi punya lecture ni pendek saja. So what do you have to know about fungi? Only apa yang saya explain is enough untuk answer the UPS and untuk awak punya assignment Cukup untuk yang this one saja. So apa itu fungi? Fungi basically like eukaryotic. When it comes to eukaryotic, maksudnya sekarang dia ada true nucleus, and basically fungi are mostly multicellular. Kebanyakannya adalah multicellular. That's why contohnya this club mushroom ni, mushroom yang awak nampak kat hutan dan tepi-tepi jalan tu, basically awak boleh nampak. Bila awak boleh nampak, so basically dia adalah multicellular. Tetapi ada fungi yang unicellular iaitu yeast ataupun nama glamournya Saccharomyces cerevisiae. Okay? Repeat with me, Saccharomyces cerevisiae. Macam sumpahan Harry Potter kan? Saccharomyces cerevisiae. Okay, dia adalah unicellular, right? Yang the rest tu adalah multicellular. Kemudian untuk fungi ini, apa yang membezakan dia dengan plant adalah dia punya cell wall, dia ada cell wall. Tetapi dia punya cell wall is made up of chitin. Membezakan dia juga dengan bakteria. Kalau bakteria dia punya cell wall is made up of peptidoglycan, tetapi untuk fungi dia punya cell wall is made up of chitin, manakala plant dia punya cell wall is made up of cellulose. Okay, and then fungi ni pula dia punya food storage ni yang membezakan dengan plant adalah dia punya food storage adalah glycogen. Kalau plant dia punya food storage adalah starch. Itu yang menyebabkan bila awak makan fungi ni awak rasa macam daging sebab apa, dalam muscles ni dia punya food storage adalah glycogen. Dia sama macam animal. Dia food storage adalah glycogen. That's why fungi ni dia rasa macam daging dia rasa sedap sangat sebab dia punya food storage itu adalah glycogen. Kalau awak cuba awak makan sayur, dia punya food storage adalah starch. Lain kan beza dia berbanding dengan fungi yang memang rasanya lembut dan dia punya rasa macam meat-like because dia punya food storage dia adalah glycogen. Kemudian untuk fungi ni pula dia adalah non-vascular dia tidak macam plant. Plant ni ada xylem and phloem, dia tidak ada. And then fungi juga dia juga menunjukkan alternation of generation di mana awal-awal dia spore, lepas tu dia become hyphae, lepas tu dia become the bentuk lah. Dia adanya perbezaan rupa setiap generation dan basically fungi memanglah dia tidak bergerak, typically not motile, hanya ada beberapa saja yang ada motile phase and which you don't have to know. And then fungi ni pula apa yang membezakan dia juga dengan plant adalah dia tidak ada chloroplast. Okay? Maksudnya sekarang dia adalah basically dia adalah heterotrophic. Okay, untuk fungi dia adalah heterotrophic. Cuma kalau heterotrophic ni dia terbagi pada dua sama ada holozoic ataupun yang holozoic ataupun saprophytic. Untuk fungi dia adalah satu organism yang bukan dia tidak ada mulut, dia tak boleh nak telan, tetapi macam mana dia dah obtain the nutrient release basically fungi tu dah akan release digestive enzyme dekat outside, kemudian dia akan digest the material outside and then apa dia buat, dia akan absorb. So ini yang dikatakan saprophytic the absorptive of heterotrophic. Heterotrophic tetapi jenis saprophytic ataupun absorptive lah. Okay, dan disebabkan dia tidak ada chloroplast, that's why they are not independent on light. They are independent of light. Maksudnya dia tidak bergantung kepada cahaya. So that's why fungi ni dekat dalam almari pun dia boleh grow, dekat celah-celah kabinet pun dia boleh grow, anywhere yang gelap dia boleh grow sebab dia tidak perlukan chloroplast untuk dia menghasilkan makanan dia sendiri. Dia hanya perlukan let's say surface untuk dia bind and then dia akan digest lah the material and then dia akan absorb. Okay. Dan fungi ni juga, okay, mode of nutrition adalah heterotrophic, unable to produce their own food. Okay, maksudnya as saya dah explain tadi, tetapi kebanyakannya adalah saprotrophs. Bila kata saprotrophic, maksudnya dia akan sel dia tu akan release digestive enzyme on the decaying material and then dia akan absorb the nutrient digested from the organic matter. Basically fungi ni awak akan nampak banyak dekat let's say pokok-pokok yang mati. Pokok-pokok yang mati tu kenapa dia semakin mati? Okay, sebab basically
fungi ni dia akan release bila dia attach dekat dia punya surface, dia akan release digestive enzyme. Okay, enzyme tu dia akan release dekat luar. Bila this one dia dah liquefy, bila dia dah digested, apa yang dia buat, dia akan absorb masuk ke dalam fungi. So basically fungi ini juga adalah satu agent yang sangat penting, the decomposing agent. Dia adalah important decomposer. Sebab apa? Kalau fungi ini dia tidak ada, basically memang bergelimpanganlah mayat dalam dunia ni, bergelimpanganlah pokok-pokok yang mati kena panah petir ke apa, tidak akan diuraikan. Bila kata decomposer, sebab itulah fungi ni dia akan release digestive enzyme, dia akan leraikan the component of the materials, and then dia akan absorb. Bayangkan kalau tidak ada terlerai, you fikir balik banjir Nabi Nuh dulu pun, okey, pokok-pokok yang mati tu kalau tidak ada fungi masih ada sampai sekarang. Haiwan-haiwan yang mati ketika lemas tu masih ada sampai sekarang. Kalau tidak ada fungi dan bakteria, this decomposer, maka akan adalah all those bangkai dan carcasses in this world. Okay, because of this saprotroph lah, fungi itu adalah very important decomposers. Okay. Selain daripada itu, kebanyakannya adalah saprotroph, tetapi some adalah parasite. Bila kata parasite, again, bila kata parasite, dia akan dapat benefit while harming the other, while dia akan menyebabkan dan merosakkan dia punya host. In term of this parasites, you boleh nampak untuk the fungi, we have this satu parasit fungi yang dia ada this hyphae. Hyphae ni apa, nanti saya akan explain dia. Basically dia adalah the structure of the fungi. Macam kita ni ada muscle and everything kan, fungi dia ada hyphae. Hyphae ni ada satu structure ni, dia akan membenamkan diri dia di dalam cell of the plant, and then apa dia buat, dia akan absorb the nutrient. Bila dia absorb the nutrient, this haustorium, this structure yang kita panggil haustorium, dia akan absorb the nutrient. Bila dia absorb nutrient, apa yang berlaku dekat sel ni, this plant cell yang dia infect ini akan matilah. So dia akan mati. So that's why this one adalah parasites. They absorb nutrients while harming the other organism, the plant cell wall. Ini adalah antara fungi yang parasites lah. Okay. Ada juga fungi yang actually dia mutualist. Bila kata mutualist, maksudnya sekarang, kalau tadi parasite, dia absorb nutrient, dia dapat benefit, tetapi dia menyebabkan kerosakan kepada yang lain. Kalau mutualism, the third heterotrophic ni, mutualism, dia dapat nutrient, dia juga bagi sesuatu dekat orang, dekat organism yang dia form association with. Contohnya this one adalah basically mutualism macam ni lah. You bayangkan parasitism tadi tu adalah toxic relationship, you know lah the toxic relationship, di mana only one benefit, lagi seorang tu akan sakit mental dan sebagainya. Itu adalah parasitism, adalah toxic relationship. Tetapi mutualism ini adalah healthy relationship, stable relationship, di mana one partner akan invest to the other partner, that partner juga akan invest dekat dia sendiri. So ini adalah stable relationship. Lah, if I can put it that way. Untuk mutualism, dia akan form association with other organism, di mana two ways beneficial relationship. Itu adalah dia punya keyword, beneficial relationship. So basically apa yang berlaku, fungi ni memang dia akan absorb nutrient. Fungi ni akan absorb nutrient, atau get protection, tetapi dia sendiri akan provide lah kepada, dia akan provide let's say dia akan provide carbon dekat the other organism. Contohnya adalah mycorrhizae and lichen. Yang ni saya akan explain nanti in the next, by the end of this lecture lah, kita nak tengok the importance of fungi. Right? Dan another unique characteristic of fungi adalah they are reproduced by spores. Usually wind disseminated. Macam mana awak nak ingat? Macam mana awak nak tahu dia adalah wind disseminated? Actually, awak bayangkan saya tak tahu awak selalu buat tak, tapi saya selalu buat. Bila saya ada roti yang lama, dalam roti itu memang akan ada fungi. Bila awak buka aja roti tu, awak ikat roti, dalam tu ada fungi, cuba awak buka, memang akan keluar macam habuk. Habuk itulah spores of the fungi. Habuk itu, walaupun satu habuk, dia drop dekat anywhere of the surface, fungi boleh hidup. That's why kalau awak nak cuba buat eksperimen ni dekat rumah, kalau awak balik rumah nanti, awak buka mi, awak pergi dekat pasar, awak beli mi kuning, awal-awal tu masa awak buka, dia memang elok je berminyak. Tetapi bila awak buka je, awak ambil mi tu, cuba awak ikat, awak letak, awak biar sehari je. Awak biar sehari je lah, sehari dua hari dekat luar. Awak tengok, memang dalam mi kuning itu terus berkulat. Sebab apa? Basically, fungus punya spore ni memang ada dekat udara.
It's there in the wind. Kita je yang tak nampak. Tetapi dia memang ada dekat wind. Okay, that's why kalau you buat eksperimen nanti you ingat cakap saya, if you continue this, let's say microbiologist ke apa, you memang tak boleh sesuka hati je buka agar plate yang ada bakteria tu dekat luar. You buka je agar plate dekat luar, you tunggulah nanti 3 hari, memang awak punya agar plate tu bukan bakteria yang tumbuh, fungus yang akan tumbuh. Sebab apa? Spores dia tu memang extremely microscopic and memang they are wind disseminated. Dia memang akan ada dekat udara. Okay, ingat cakap saya. Kemudian untuk in term of reproduction juga, okay, this fungi can be it can be sexual and asexual. Okay, dia boleh reproduce by that lah, depending on the species and condition. And ini yang dikatakan alternation of generation. Awal-awal itu dia form spore. Bila dia mendarat dekat surface, let's say roti, apa yang berlaku, dia akan bentuk this hyphae. Hyphae ni adalah cell like structure yang macam unjuran like this. Kemudian this hyphae ni dia akan mencapah membentuk satu structure yang kita panggil mycelium. Inilah jejari-jejari yang membentuk fungi ni, sirat-sirat fungi. Serat-serat fungi itu adalah dipanggil mycelium. Ini adalah central dia. You boleh nampak Okay, this one dia akan mencapah membentuk mycelium. That's why awak ambil fungi, awak tengok, awak tarik, itu adalah satu mycelium. Dan disebabkan dia ada mycelium and dia ada hyphae, dia akan membentuk filamentous body plan, and the filaments kita panggil hyphae. Club moss tu, okay, awak ambil tu basically dia adalah reproductive structure. Dia adalah I do not want to call it, tetapi fungi yang awak makan tu adalah kemaluan dia. Basically, awak makan kemaluan dia. Dia adalah reproductive structure of the fungi, itulah yang awak makan. Sebab apa? Actually bila awak cabut fungus ini dekat luar, awak ingat dia mati ke? Tidak Fungus punya body yang paling besar adalah dekat bawah ni. Dekat dalam tanah itu, dia adalah the biggest structure of the fungi itu adalah dekat dalam tanah. Okay, the main body of the fungi itu ada di dalam tanah. Cuba awak potong ni, awak ambil, awak korek tanah, memang awak akan nampak banyak mycelium dekat dalam tanah lah. So that's why fungi ni sangat very powerful lah. Okay, in fact kalau awak nak tahu the biggest organism in the world, bukan ikan paus adalah fungus saya tak ingat dekat US kot, dia ibaratnya sebesar-besar satu negeri tu, satu fungus. Okay, you bayangkan satu daerah tu, dia punya cover let's say 10 km itu dia adalah daripada satu fungus. Sebab apa? Mycelium ini merebak sampai ke 10 km. That's why the biggest organism adalah actually fungus lah. Yang ni you boleh baca dekat Discovery kat mana-mana. I think I found it and memang fungus adalah the biggest organism. Okay? And then dia akan form this what we call a tissue-like aggregation that we call mycelium. Dia bukan macam ni, tapi dia halus-halus tetapi dia membentuk structure lah. Okay? From hyphae dia akan form mycelium. Okay, ini adalah reproductive structure yang awak makan tu, yang awak cabut ni adalah kemaluan fungus itu. Okay, bila awak tengok dalam tanah itu, barulah awak boleh nampak ada banyak mycelium and projecting hyphae lah. This one adalah the spore producing structures, which is the reproductive structures lah. Dan hyphae ni pula awak boleh tengok dia ada dua jenis, sama ada septate ataupun non-septate. Septate ni dia ada septum. Septum tu dia ada pemisah. Maksudnya dia adalah satu sel. One cell. So ada pemisah, adanya dinding pemisah yang kita panggil septum. Kalau dia ada septum, so adalah septate. Kalau dia tidak ada septum, kita panggil aseptate. Cuma aseptate ini juga ada nama lain, iaitu conocytic hyphae. Ingat septate ni adalah septate hyphae yang ada septum. Kalau hyphae yang tidak ada septum, kita panggil aseptate ataupun inilah aseptate. Tambah sini septate. A tu maksudnya, A ni maksudnya tiada ataupun non-septate, ataupun nama lain adalah conocytic hyphae lah. Hyphae is not divided into the cells, they are multinucleated. So basically dalam ni adalah dikira satu sel, this one satu sel, cuma dia tidak ada dinding pemisah lah. Kalau yang septate hyphae ni dia ada dinding pemisah, so basically satu sel lah. And then manakala untuk yang aseptate ataupun conocytic hyphae ni, dia basically adalah multinucleated. Dalam satu sel itu ada lebih daripada satu nukleus. Okay, ini adalah the type of hyphae. Dan sebab awak boleh nampak fungi ni dia ada banyak dekat decaying organism. Sebab apa? Dia release digestive enzyme, dia akan absorb dia. And then awak boleh nampak under microscope memang awak boleh nampak hyphae. Kalau this one ini adalah septate hyphae, the one yang ada septum. Kalau dia tidak ada septum, basically this one adalah conocytic hyphae ataupun septate hyphae. Ingat tu saja. Septate type ada dua. Satu yang ada septate, satu yang tidak ada septate. Tak ada septate itu juga dikenali sebagai conocytic hyphae. Alright? So in the next session kita nak tengoklah the classification of fungi, and kita akan cuba cover lah the importance of fungi.